Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk sama-sama kita berkuliah, membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kitab kita ini, Istamti' bihayatik, nikmati kehidupanmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan juga ketenangan kepada kita sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan dalam satu-satu majlis ilmu. Dan insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Istamti' bihayatik, itulah dalam bab la tatadakhal fi ma la ya'nik. Jangan kamu sibuk dengan urusan yang tidak berkaitan dengan kamu. Terjemahan dia apa, dia tulis kat tajuk buku kecil kita tu. Nah, la tatadakhal fi ma la ya'nika, yakni jangan kamu sibuk dengan urusan yang tidak berkaitan dengan kamu. Sebenarnya perkara berkaitan dengan, kalau kita bahasa kita jaga tepi kain orang, bahasa kita mudah. Nah, jangan jaga tepi kain orang. Tapi sebenarnya adab ini ataupun akhlak ini telah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi pepatah, bukan lagi simpulan bahasa, tetapi dia adalah satu ibadah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak perlu baginya, apa yang tidak berkaitan dengannya. Maka itu termasuk daripada kesempurnaan Islam seseorang. Alangkah indahnya kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya banyak manusia, satu sudut dia terlalu mengambil berat kepada atau perkara-perkara yang tidak perlu untuk dia tahu, sehingga menghabiskan waktu-waktu dia pada perkara yang tidak mendatangkan kebaikan kepadanya. Itu pada sudut orang yang bertanya. Maksudnya dia menghabiskan masa pada perkara-perkara yang tidak perlu baginya. Kalau tahu pun boleh tak ada pahala, kalau tak tahu pun tidak berdosa. Banyak benda dalam hidup kita, kalau kita buat ataupun kita tanya lebih-lebih, tahu pun tak dapat pahala, tak tahu pun tak berdosa. Baik kita cari perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kita. Itu bagi orang yang suka menyibukkan diri. Kita tanya dia, kamu sibuk-sibuk ni dapat apa? Tak ada, aku saja-saja nak tahu, saja-saja baik tak payah. Nah, betapa banyak orang yang mana kalau kita tanya, kamu ni sibuk-sibuk ni nak apa? Tak ada apa-apa pun, saja je nak tahu. Betul tak? Bila saja je, maka dia telah menghabiskan masa dia. Bila Nabi SAW mengatakan bahawa la min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, satu kebaikan untuk umatnya supaya tidak habis masa dan usahanya pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Yang kedua, kebaikan itu juga kepada orang yang ditanya, orang yang disibukkan diri mereka tanpa dia mengajak untuk orang masuk dalam urusan dia. Yang mana kita kalau kadang-kadang orang tanya lebih-lebih, patut dia tak perlu tanya. Sampai-sampai bila banyak soalan, kita jadi susah.
maka dia menjaga dua-dua belah pihak, sama ada yang bertanya ataupun yang ditanya. Sama ada yang bertanya ataupun yang ditanya. Kadang-kadang bila kita cakap satu perkara, dia bagi contoh di sini. Tengok satu benda, kam ishtaraita, berapa ringgit kamu beli? Oh, aku dapat hadiah. Siapa bagi hadiah? Oh, kadalah kawan. Kawan tu siapa? Kawan dekat Jamiah Universiti ke kawan dekat kampung? Dia kata. Ataupun kawan daripada mana? Dah, kawan daripada Jamiah Universiti. Oh, universiti. Kenapa dia bagi? Banyak pula lah tanyanya. Last sekali kita kata diam-diam lah, tak payah tanya sudah. Tanya soalan yang tidak mendatangkan faedah, maka perkara ini tidak dibenarkan, atau sebaiknya kita jauhi perkara ini supaya hidup kita ni ada kenikmatan padanya. Boleh jadi kita juga sampai-sampai campur urusan orang yang tidak perlu kita tanya, bahkan boleh menyebabkan dia tersinggung dan seumpama dengannya. Dibagi contoh satu dalam kitab ini, bahawa satu hari Syekh duduk dalam satu majlis bersama dengan beberapa kawan. Sambil duduk selepas maghrib, tiba-tiba kawan di sebelah dia tu ada telefon masuk. Dia pun angkat. Rupa-rupanya kawan dia ni isteri dia yang telefon. Isteri dia pula orang yang tidak berapa baik. Nah, dia kata apa? Aku dengar dia telefon sana, tapi oleh kerana suara tu kuat sampai ke telinga aku. Isteri dia kata apa? Alo, wenak ya himar. Alo, maksud halo, kamu di mana wahai keldai? Dia marah ke suami dia. Ya, suara dia kuat sampai dia ni duduk sebelah kawan tu dengar. Lepas tu suami dia duk cover dia. Alhamdulillah, khair. Allah yusallimuk. Ya Allah. Baik, mudah Allah Ta'ala bagi keselamatan kepada kamu. Lalu isteri dia jawab lagi kat telefon kawan dengar. Allah la yusallimuk. Allah tak bagi selamat kepada kamu. Anta mabsut annaka ma'a ashabik wa ana antazir. Dia kata Allah tak selamatmu. Kamu duduk bersenang-senang, duduk dengan kawan kamu, aku menunggu kamu, kamu janji nak hantar aku lepas maghrib. Dia kata apa lagi? Wallah innaka thur. Kamu ni lembu, dia tu. Dia dengar kat telefon. Boleh jadi ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat pasangan dia, orang tak jaga mulut. Jadi dia dengar. Ringkas ceritanya, kita pun mana kita sebut dialog-dialog begini tak bagus juga nak dengar. Tapi syahid dalam kisah ni, dia duk dengar-dengar perkataan yang keluar daripada mulut orang yang telefon itu tidaklah berapa baik untuk didengar. Sampai-sampai lepas kawan tu letak telefon, lahadtu anna kalamahu la yatawafaq ma'a kalamiha. Aku tengok dia cakap topik tak sama dengan isteri dia cakap. Isteri cakap begini, dia akan cakap begini. Cakap begini supaya orang tak sangka dia cakap dengan seorang bukan isteri dia. Lalu lepas daripada dia, kawan tu tak telefon, dia pun diam-diam, tak kata apa. Dia kata kepada diri dia, tak pasal aku tanya dia. Cuba bayang kalau orang yang jenis kaki penyibuk, dia tanya, siapa telefon? Sudah, nak jawab macam mana? Kenapa dia telefon? Dengar lain macam. Maka dia akan menyebabkan orang yang ditanya itu berada dalam masalah. Begitulah juga dalam masalah-masalah yang lain. Kalau kita bincangkan dalam kehidupan manusia ni, terlalu banyak sifat yang perkara yang tak perlu kita ambil tahu, tapi kita fokus dalam perkara yang memberi makna dalam kehidupan kita. Itu salah satu daripada contoh, dan contoh dalam kehidupan kita sangatlah banyak. Betapa Nabi SAW kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Al-inayah maksudnya perkara yang memberi manfaat kepada kita. Kalau kita nak buat sesuatu dalam hidup, jangan kita bazirkan hidup kita pada sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kita.
Tapi kadang-kadang kita jangan juga jadi orang yang terlalu pasif. Sebab apa? Jangan kita memandang kebaikan itu terlalu besar baru kita nak ambil. Kadang-kadang sampai ke tahap kita tak tegur orang. Sebab apa? Aku tak ada kaitan dengan dia. Baik, insya-Allah. Marah ke insya-Allah. Sampai-sampai kita kata kita tak ada kaitan langsung dengan dia. Aku malah ambil tahu hal dia, ikut dia, tak ada masalah aku. Kalau dia tak baik dengan aku pun tak ada masalah. Kalau aku baik dengan dia pun tak ada masalah. Ikut dia lah, nak buat macam mana. Kadang-kadang kita melihat hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, dengan terlalu pasif. Maksud kita tak ambil tahu langsung hal orang pun tak boleh juga. Sebab kita kena ingat dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengarahkan kita, memerintahkan kita supaya hubung silaturrahim. Nabi SAW sering memberi salam kepada sahabat-sahabat baginda. Jadi yang payahnya ialah nak menyeimbangkan antara silaturrahim, jangan sampai terlalu masuk dalam urusan yang tidak berkaitan dengan kita. Jangan ambil sebelah, aku tak nak cara kepada dia. Ikutlah, dia sakit ke, dia demam ke, dia apa, aku tak ada masalah, tak ada kaitan dengan dia. Tak juga. Bersederhana, duduk pertengahan antara, duduk di antara sibuk urusan orang lain dan juga duduk di antara tidak terlalu mengambil berat hal urusan orang lain. Sebab kalau kita tinggal tu, kita akan jadi orang yang tidak bertegur sapa. Kita akan jadi orang yang tidak bagi salam. Kita akan jadi orang yang tidak tanya khabar kepada orang yang sakit, jiran tetangga dan sebagainya. Semua ni perkara yang berkaitan dan memberi faedah. Jadi jangan kita kata, jangan kita ambil satu sudut saja daripada nas. Kalau perkara itu memberi faedah, walaupun sekadar hubungan silaturrahim, maka kita tanya dia. Kadang-kadang saya dulu, kita kata, tak ada pasal aku nak cakap dengan dia. Lama-lama kita fikir, kadang-kadang perkataan yang kita tanya tu bukanlah bermaksud kebaikan pada soalan yang kita tanya, tapi kebaikan itu pada hasil daripada perbualan itu secara umum. Nampak tak? Kadang-kadang kita aku tak tahu nak cakap apa dengan dia. Bukan masalah apa yang kita tanya, masalahnya kita tegur ke tidak. Nampak? Satu sudut lagi yang kita perlu seimbangkan. Aku tak nak cakap dengan dia, kalau tak ada faedah. Bukan masalah faedah apa yang kita cakap, tetapi masalah dia, kita tegur ke tidak dia. Sampai-sampai kadang-kadang kalau kita tak tegur langsung, dia kata apa, sombong dia tu. Tak tegur pun. Padahal kita tak ada cara, tak ada sebab kita nak tegur. Lalu kita kata tak payah tegur. Tak. Kebaikan itu pada dua. Sama ada topik yang kita bincang ataupun sifat kita bercakap. Topik ataupun sifat kita. Kalau kita, aku bukan nak cakap soal isi, tapi nak cakap soal cara. Maksudnya kita pergi, Assalamualaikum, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Anak-anak sihat semua, alhamdulillah. Tanya 2-3 soalan, akhir sekali minta dirilah, saya nak pergi. Bukan maksud kita bercakap itu pada soalan atau maklumat yang kita dapat, tapi pada apa? Pada sifat percakapan kita. Akhir sekali kata, dia tu tak sombong, dia tu tanya khabar selalu. Kedua-duanya kita kena jaga. Jangan terlalu sibuk urusan sampai orang tu rasa tak selesa dengan kita, dan jangan juga kita tidak terlalu tegur sehingga orang rasa kita sombong. Baik, pertengahan dalam masalah ini. Sebagaimana yang juga Syekh ni kata, dia bagi contoh kepada anak dia. Dia kata satu hari dia pergi ke Madinah. Dia sibuk dengan beberapa ceramah, dia bawa anak dia. Dan dia kata kepada anak dia, pergi jalan dengan seorang pemuda. Pemuda ni akan bawa dia jalan-jalan ke halaqah tahfiz, pergi kepada tempat-tempat berehat dan sebagainya, supaya balik selepas isyak. Anak dia ni umur 10 tahun.
Dia takut anak dia ni ditanya oleh pemuda tersebut soalan-soalan yang tidak berkaitan dengannya. Seperti tanya soalan yang tidak perlu tanya. Mak nama apa? Rumah dekat mana? Adik-beradik ada berapa? Lepas tu mulalah tanya ada kakak ke tidak. Tak, kalau kita tak tanya-tanya lama-lama ada kakak ke tak? Adik umur 10 tahun. Tak, tamu-tamu masa bujang-bujang dulu suka sangat tanya. Jadi Syekh ni kata, aku bagi tahu ke anak, kalau dia tanya soalan pelik-pelik, cakap kepada dia, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Jadi budak ni pun bawa anak. Nama anak ni Abdul Rahman. Abdul Rahman dan Ibrahim. Jalan punya berjalan. Siapa bagi salam? Hayyakallah ya Ibrahim. Apa khabar Ibrahim? Baik tidak? Baik. Bila tanya je soalan, Syekh muhadarah kat mana hari ni? Dia pun duduk diam. Tanya 2-3 kali, duduk diam. Lepas tu dia kata apa? Kamu jangan duduk sibuk-sibuk lah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jangan duduk sibuk. Dia kata, "Dak, aku tanya dekat mana muhadarah dia supaya aku boleh pergi dengar kuliah." Dia kata, "Tak payah masuk campur. Ikut ayah aku nak pergi mana." Dia kata, "Dak, aku nak tanya ayah kuliah kat mana?" Dia kata, "Tak payah masuk campur." Ayah kata, "Husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Antara perkara baik, kamu tak campur urusan orang. Jadi jangan diam, bawa je aku. Dia kata ni salah konsep pada meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Baik, satu lagi perkara yang kita termasuk juga dalam akhlak dan juga adab. Apabila kita ditanya, ahyanan yatanawal ba'dun nas hatifak al-jawwal bidun isti'zan wa yaqra'u ar-rasail allati fih. Ada juga orang yang jenis sibuk ni, dia suka ambil tahu hal orang sampai-sampai dia ambil telefon, dia duk belek apa dalam telefon kita. Ada tak orang jenis macam tu? Ada. Dia tengok, jumpa, Assalamualaikum, apa khabar? Ambil telefon kita, dia belek. Apa hal dia duk belek telefon aku? Saya kata ada manusia sifat dia begini. Lalu dia bagi contoh satu kisah. Satu hari dia duduk dalam satu majlis walimah, majlis kenduri, yang ada di rumah seorang qadhi. Semua dalam majlis tu masyayikh yang hebat. Duduklah di tengah-tengah. Tiba-tiba ada kawanku seorang ni, dia letak telefon dia tengah. Syekh yang duduk sebelah dia ni tak terlepas juga daripada sifat ingin tahu ni. Dia pun ambil telefon kawan tu, angkat. Apabila Syekh tu tengok, terus berubah muka dia, kemudian letak balik telefon tu. Dia kata, lama tu aku pun tengok pada Syekh tu, tak cakap apa dalam majlis tu sampai dia balik. Sampai balik naik kereta kawan ni, kata, apa sebenarnya kisah? Aku tengok Syekh tadi angkat telefon kamu, kemudian berubah wajah dia, letak balik. Dia kata, tak ada apa-apa, ambil tengok telefon aku. Tengok dia tulis dekat screen saver dia tu, tak? Letak balik telefon, wahai penyibuk, dia kata. Letak balik telefon, wahai penyibuk. Kawan ni baca, takkan nak buka telefon. Berubah wajah dia, letak balik. Jadi dia kata, syahidnya ada di kalangan manusia yang mana suka sangat ambil tahu hal orang. Macam mana kita nak lepas daripada mereka ni? Dia kata antara fiqh dalam masalah ini ialah kita jawab dengan jawapan yang menyebabkan dia tak tanya kita balik. Macam mana dia jawab? Contoh dia kata, min ahsanil asalib, daripada sebaik-baik cara untuk kita menjawab dua soalan anak, ta'amul ma'at tafiliyin, orang yang keanak-anakan, kebudak-budakan, tanya banyak soalan macam anak kita lah. Tanya sepatah jawab, lepas kita jawab dia tanya lagi, lepas kita jawab tanya lagi, sampai dia puas hati, sampai-sampai kita pun tak boleh nak jawab soalan dia. Budak-budak kita dah. Ada orang tua sifat dia begitu. Lalu dia kata apa?
Cara mana kita nak jawab? Ialah jawapan dengan menjawab. Jawapan dengan soalan. Jawablah jawapan dengan soalan. Contoh dia kata apa? Kalau orang tanya, berapa gaji? Ada setengah-setengah tanya, berapa gaji? Kita tanya, berapa? Kamu ada kerja lain ke nak bagi kat aku? Nah, kalau dia tanya gitu, kita jangan jawab soalan dia. Kita jawab dengan soalan balik. Akhir sekali, lari ke tajuk dia. Dia kata, kan berapa gaji kamu sebulan? Kita tanya dia balik, kenapa? Ada kerja lain ke nak bagi kat aku? Dia pun senyap, tak jawab. Dia kata, tak, aku nak tahu je. Dah, nak tahu, ya, biasalah gaji sekarang ni lebih kurang begitu. Dah, boleh jadi gaji sekarang pun tak cukup, nak bayar petrol pun tak cukup nak isi minyak kereta. Lepas tu dia pun tanya, kenapa pula kaitan dengan petrol? Cerita bab lain. Akhir sekali soalan dia tu lari daripada. Cuma dalam bab ni kadang-kadang kita lebih kepada fiqh, melihat kepada bagaimana kita nak jaga hubungan tu supaya tidak rosak. Nampak tak? Sebab kadang-kadang nak menjawab keburukan orang, jangan dengan keburukan seumpama dengannya. Saya kadang-kadang beringat dalam masalah, kadang bila orang tanya, kita takut bila jawapan kita tu boleh menyebabkan hubungan tu jadi jauh. Walaupun kita belajar bahawa tak baik untuk ambil tahu urusan orang, tapi cara kita menjauhkan dia, janganlah sampai dia menjauhkan diri daripada kita. Dalam uslub dakwah, kita kembali kepada dakwah. Perkara ni sangat-sangat penting. Sebab akan ada orang datang kepada kita, tanya soalan-soalan yang kadang-kadang tak berkaitan. Dan kadang-kadang dia boleh menyebabkan kita tersinggung dengan soalan. Dan kadang-kadang kita lari daripada maksud sebenar yang kita nak cakap. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak berjidal kadang-kadang? Orang mari nak berdebat. Dia datang kepada kita tanya. Kita kata kita sayang kepada sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba dia mari dengan soalan-soalan yang sampai kita terkesan ataupun tertekan dengan soalan dia. Maka caranya sebagaimana yang disebut tadi, kita tanya dia balik, tanya soalan dia balik. Kalau orang tanya benda ni kenapa tak boleh buat, kita tanya kenapa boleh buat. Betul tak? Sekarang ni kita sibuk dengan apa? Selawat perdana. Nah, selawat perdana. Tapi lafaz-lafaz dia, Masya Allah, orang dah sabar pun, dia terjemahkan lafaz qasidah-qasidah sampai peringkat naik darjat Nabi SAW lebih daripada yang sepatutnya. Engkaulah penawar, engkaulah penyembuh. Jadi kadang-kadang bila kita kata saya ni tak suka kepada qasidah, dia tanya, kenapa pula tak boleh qasidah? Jawapan dia sebenarnya kita yang kena tanya dia balik, kenapa pula boleh? Betul tak? Sebab asal pada agama, kita kena tanya boleh tu kenapa, bukan tak boleh tu kenapa. Asal pada ibadah, al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal pada ibadah, kita menahan diri daripada melakukannya, sehinggalah ada dalil yang memberikan alasan kenapa kita boleh melakukannya. Itu al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Boleh tak kita nak buat satu ibadat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Jawapan dia, kita kena tangguh dulu, jangan buat lagi melainkan kita dapati ada dalil yang membenarkannya. Sebab ibadah adalah soal penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah kita nak sembah dengan cara yang diredai oleh Allah. Sebab kita tak akan boleh menyembah dengan cara yang tidak diredai oleh Allah. Sebab al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Apa maksud ibadah? Ibadah ini adalah satu perkara merujuk kepada semua perkara yang diredai oleh Allah dan disukai olehnya. Apa yang Allah suka, apa yang Allah redha,
maka nama dia ibadah. Bila kita buat, Allah suka, ibadah. Bila kita buat mendatangkan redha Allah, maka itu ibadah. Apabila kita nak buat sesuatu yang mendatangkan redha dan juga cinta Allah Subhanahu wa taala, mesti kita tahu Allah suka atau Allah redha. Macam mana kita nak buat sesuatu perkara untuk mencari redha Allah dalam keadaan kita tak tahu Allah redha ataupun tidak? Nampak tak? Macam mana kita nak tahu Allah redha ataupun tidak? Ialah apabila disebut oleh Nabi SAW, itulah maksudnya Allah redha. Apabila Nabi SAW ajar kepada kita, itulah maksudnya Allah suka. Jadi senang je. Bila orang tanya kita, kenapa pula tak boleh? Kita tanya dia balik, kenapa pula boleh? Supaya kita menjadi orang yang berada pada pihak yang sepatutnya. Ni hari ni kita pening nak fikir macam mana nak jawab tak boleh tu. Dah, bukan kita kena jawab tak boleh. Dia kena jawab kenapa boleh. Itu al-aslu fil ibadah. Tapi ala kulli hal, kadang-kadang bab jidal, bab percakapan ni, kalaulah dia masuk kepada perkara yang tidak mendatangkan faedah, kita tengok apa yang dengan siapa kita bercakap. Kalau sampai ke tahap kita tidak mendapat faedah pada perbincangan tersebut, maka jangan jadi orang yang suka berjidal. Sebab min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kadang-kadang orang tanya, datang jumpa saya, kita tak ajar tentang akidah. Bila ajar tentang akidah, kita nampak kita jawab hujah Al-Quran dan juga As-Sunnah, tapi tidak memberi kesan kepada dia. Tidak kata bila sebut Al-Quran, bila sebut As-Sunnah, tunduk tak. Malah dia seolah-olah kata-kata Allah, kata-kata Nabi sama nilainya dengan kata-kata manusia yang lain. Dia kata, tak ada faedah untuk aku bincang dengan kamu. Tutup lah. Minta maaf, saya ada kerja lain. Kadang-kadang bincang bab faedah cara nak kenal Allah, pegang tiang, pegang dinding. Tiang ni zat ke sifat? Aduh, payah juga nak jawab. Saya kata saya tak nak jawab lah soalan. Nah, tak nak jawab lah soalan tu. Tiang ni zat ke sifat? Nak jawab macam mana? Pada masa tu, kalau kita duduk dalam satu tempat yang mana bukan maksud kita untuk berada padanya, tak payah. Jidal dalam urusan agama pada perkara yang kita tidak memiliki ilmu padanya juga termasuk dalam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berdebat pada urusan yang kita tak tahu dan tidak mendatangkan faedah kepada kita, juga termasuk dalam urusan yang tidak berkaitan dengan kita. Jadi ini sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi juga berkaitan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara akhlak yang baik dalam hidup, sehingga hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jadi nikmat. Tengok macam mana. Sebagai contoh, kalau seorang lelaki naik kereta, tiba-tiba dia kata, oh, lama kereta tahun bila ni kereta ni. Ataupun dia masuk rumah, dia kata, dulu mari ni ada dah dulu, dia kata. Tak tukar lagi mari. Ataupun dia tengok, tengok anak kita, baju. Dia pengkritik, dia panggil. Orang yang suka tengok dan suka kritik. Ataupun dia masuk dalam kedai buah, banyak-banyak kedai, dia tanya benda hak tak ada. Tanya, tengok benda ni, tak ada benda ni? Tak ada kedai. Kalau gini tak payah buka kedai. Dah. Hak tak ada barang kamu, orang lain main beli, ada, kamu tak ada, kenapa pula tak payah buka kedai? Dah. Kadang-kadang manusia ni ada yang suka komplain. I'tiqad dia panggil. Dalam bahasa Arab dia panggil tantaqid. La tantaqid, jangan suka komplain. Jangan suka komplain. Sampai Syekh kata, ada manusia ni, dia sangat suka komplain, sehingga tak ada perkara yang memberi kepadanya
kepuasan hati. Dia tidak melihat pada makanan yang lazat, melainkan satu helai rambut yang jatuh padanya kerana terlupa. Dan tidak melihat kepada baju yang bersih kecuali satu titik daripada dakwat yang jatuh kerana tersalah. Dan dia tidak melihat kepada kitab yang memberi faedah, melainkan satu kesalahan cetak yang berlaku secara tidak sengaja. Dan tidak ada perkara yang boleh menyelamatkan daripada kritikan dia selama-lamanya, kerana dia melihat dengan pandangan orang yang tak puas hati. Bahasa kita masalah ni ialah jadilah kita lihat dengan pandangan lebah, jangan lihat dengan mata lalat. Lihatlah dengan mata lebah, jangan lihat dengan mata lalat. Mata lebah macam mana? Mata lalat macam mana? Lalat, dalam banyak-banyak dia pergi kebun bunga, tiba-tiba ada satu najis kat situ. Banyak-banyak bunga tu dia pergi mana? Duduk dalam kedai supermarket, dia masuk. Oh, kita masuk supermarket bang wangi. Tak, tiba-tiba ada tong sampah situ. Lalat dia pergi mana? Dia pergi tong sampah tu. Tu lalat. Satu lagi lebah. Lebah ni pergi mana pak, tiba-tiba ada bunga sekuntum. Kalau banyak-banyak sampah tu, tiba-tiba ada pokok bunga satu. Dia pergi mana? Dia pergi bunga tu. Kita letaklah diri kita ni seperti lebah, jangan letak seperti lalat. Letaklah diri kita seperti lebah, jangan letak seperti lalat. Ambil contoh sifat Nabi SAW. Nabi kita ni, macam mana kita kata dia tidak bersifat orang yang banyak kritik? Sebab Nabi SAW berkata Aisyah radhiyallahu anha, hina tasifu hala ta'amulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah meriwayatkan kisah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan para isterinya. Kata Nabi apa? Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalah wa illa tarakah. Na'am ma kana yasna'u mushkilah min kulli syai'. Aisyah radhiyallahu anha kata dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkritik ataupun menyatakan keburukan satu makanan pun yang diberi kepada dia. Sekiranya Nabi nak makan, Nabi makan. Sekiranya Nabi tak suka, Nabi tinggal. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang yang nak buat baik kepada dia sentiasa rasa senang hati. Isteri masuk ni, letih ni masuk ni. No. Masak. Macam mana rasa bang? Gua ni tak cukup. Dia habis setengah jam, 2 jam dah nak buat dah. Dah lah resipi baru. Buat macam-macam, kita pula sedap-sedap. Tak sedap lagi ni, baik beli kedai dia kata sedap. Tu bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pengkritik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pencetus kebaikan, pendorong, dia bukan pengkritik. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma kana yasna'u mushkilah min kulli syai'." Nabi kita tidak akan cari masalah dalam apa jua perkara. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik kata, "Wallahi laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin ma 'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza wa la 'aba 'alayya syai'an qat wallahi ma qala li uffin qat hakadha kana wa hakadha yanbaghi an nakun." Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata dia, aku jadi khadam Nabi selama 9 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Aku jadi khadam Nabi SAW selama 9 tahun. Khadam ni lebih pada orang gaji, lebih pada pekerja. Khadam ni orang yang sentiasa khidmat kepada dia. Kalau orang gaji kita tu kurang-kurang kita bayar gaji. Ni memang dia pergi, kadang-kadang dia bawa selipar Nabi pergi mana-mana. Lebih pada tu lagi. Orang gaji kita tak bawa selipar kita pergi mana-mana. Nabi SAW buka selipar, pegang selipar. Dia khidmat kepada Nabi SAW. Dia kata, ma'alimtuhu qala li syai'in sana'tu. Aku tak pernah dengar Nabi kata kepada sesuatu yang aku buat, lima fa'alta kadza wa kadza. Kenapa kamu buat begini dan begitu? Nabi kita tak pernah buat begitu. Ini akhlak. Wala 'aba 'alayya syai'an qat. Dan Nabi SAW tidak pernah memberi mengaibkan sesuatu pun. Dan dia tak pernah kata uf kepadaku. Nabi dengan khadam dia tak pernah kata uf. Sedangkan uf ni Allah Ta'ala larang jangan kita kata kepada ibu bapa. Nabi tingginya akhlak, sahkah ibu bapa, sahabat dia, khadam dia pun dia tak kata uf. Kita ni siapa pekat ibu bapa pun kita kata. Kawan-kawan tu apatah lagi. Nampak? Wa ana bidzalik la ad'u ila tarkin nasihah. Syekh kata, dalam keadaan kita tidak mengaibkan, mengkritik, bukanlah bermaksud kita nak meninggalkan kalimah nasihat. Ni bukan komplain, ni nasihat dia panggil. Juga macam tadi, kena ada seimbang antara nasihat dengan komplain tu ada. Aku tak marah, cuma nak nasihat. Tapi nasihat macam rimau dia, tak boleh juga. Nasihat biar betul nasihat. Tak marah, tak marah, nak nasihat je ni. Tapi nasihat tu kita dengar, ya Allahu Akbar, tak nampak macam nasihat. Ada orang berhujah, aku tak komplain, tapi nak tegur, nak nasihat. Baik. Kalau betul nak tegur, kalau betul nak nasihat, macam mana cara Nabi SAW nasihat? Macam mana keadaan Nabi SAW dalam menasihati para sahabat? Contoh, Nabi SAW dia tidak pernah menegur seseorang betul atas muka dia. Apa maksud atas muka? Kata depan-depan. Tapi Nabi SAW banyak gunakan uslub yang berlembut untuk memahamkan kepada seseorang apa yang dia nak. Nabi tak kata siapa yang salah, tapi Nabi kata apa yang betul. Dan Nabi SAW tidak menyatakan yang salah tu fulan bin fulan tanpa menamakan orang yang buat salah. Sebab apa? Sebab manusia ni la tantaqi. Manusia sangat tak suka kalau kita tegur sebut nama kita salah. Kadang-kadang kalau dia buat salah, kita sebut dia salah, dia akan tak terima nasihat kita. Sebab manusia ni ada ego belaka. Kadang-kadang bila kita sebut nama fulan bin fulan salah buat gini, sepatutnya tak. Akhir sekali dia akan menyebabkan dia tak terima nasihat. Nabi SAW dalam banyak keadaan, baginda SAW apabila menegur, dia menegur dengan uslub secara tidak langsung, ataupun Nabi menegur dalam menggunakan kalimah-kalimah yang umum. Sebagai contoh, bila Nabi nak kata sesuatu, Nabi kata, apa hal ma balu aqwamin yaf'alun kaza wa kaza. Kenapakah satu kaum itu melakukan begini dan begitu? Nabi tak kata fulan bin fulan. Nabi kata, siapa orang kata begitu? Ada orang berkata begini dan begitu. Sepatutnya tidak begitu. Dia kata begini. Jadi Nabi SAW tidak menamakan orang yang salah, supaya orang tu tak terasa terlalu berat apabila ditegur. Satu hari berlaku zaman Nabi SAW. Datang 3 pemuda yang sangat-sangat bersemangat untuk beramal.
Sampai ke Madinah Nabi SAW, dia pun nak tahu macam mana ibadat Nabi. Dia nak tahu macam mana salat Nabi. Lalu dia pergi jumpa isteri Nabi SAW. Bila jumpa isteri Nabi, dia tanya isteri Nabi SAW, apa amalan Nabi yang tersembunyi, yang isteri Nabi tahu. Yang manusia ramai tahu, dia tak nampak dah. Dia nak tanya amalan Nabi yang orang tak tahu. Sebab tu dia pergi tanya isteri Nabi. Sampai apa yang Nabi lakukan dalam rumah Nabi, dia nak tahu. Apabila dikhabarkan oleh para isteri Nabi SAW, Nabi ni puasa jarang-jarang. Kadang puasa, kadang tak puasa. Maksud sunatnya, lalu seminggu, Isnin Khamis. Tak, Selasa Rabu, Ahad Jumaat, Sabtu, taklah puasa. Jadi bila khabar begitu, kalau semayang, Nabi tidur dulu, kemudian Nabi bangun tengah malam, Nabi semayang. Dia pun tak berapa kuat lagi, berasa begitu. Ka'annahum taqalauha. Dia rasa amalan Nabi ni sedikit. Lalu salah seorang berkata, Nabi tak apa, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tak apa Nabi dia ni, dia tak buat banyak pun muka dia Nabi, dia tak ada dosa. Lalu ketiga-tiga tu pun berazam. Satu kata nak salat tak tidur malam, satu kata nak puasa sepanjang tahun, tiap-tiap hari, dan satu lagi kata, aku tidak akan kahwin dengan wanita. Nak ibadat dia. Sampai perkataan ini kepada Nabi SAW. Bila Nabi dengar begitu, Nabi naik atas mimbar dan Nabi kata, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Apa hal ada satu kaum, ada satu kumpulan, dia kata begini dan begitu, tanpa Nabi SAW sebut siapa yang berkata. Lalu Nabi kata, ada orang berkata, dia nak semayang tak tidur malam, dia nak puasa sepanjang tahun, dan dia tak nak berkahwin dengan wanita. Lalu Nabi SAW kata, demi Allah, akulah orang yang paling tinggi takwanya, dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi aku salat, aku juga tidur malam, aku berpuasa, aku juga ada hari tak puasa, dan aku mengahwini wanita. Lalu Nabi SAW kata, siapa yang tidak suka kepada sunnahku bukan daripada kalangan aku. Sampailah hari ini, kita tahu tak siapa yang bertanya tiga tu? Tak tahu. Sehingga sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, dia faham maksud Nabi SAW. Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut juga tak bagi tahu kepada kita siapa fulan itu. Hanya kita tahu ada beberapa orang datang jumpa Nabi. Padahal sahabat ada tak dalam majlis tu sama dengan Nabi? Ada. Para sahabat pun ada, dan berlaku dengan mereka. Tiga ni Nabi SAW pun tak sebut nama, dan sahabat yang meriwayatkan juga pun tak sebut nama. Nampak? Ini uslub pada sahabat. Dia faham madrasah Nabi SAW. Kita tengok Nabi SAW dan para sahabat, bila cerita tentang lelaki yang kencing dalam masjid, ulama khilaf siapa yang buat begitu. Sebab apa? Para sahabat kata, ja'a a'rabiyun ila masjid, datang seorang Arab, dia kencing dalam masjid. Dia tak sebut nama siapa, padahal dia boleh sebut. Sebab apa? Sebab apabila kita sebut nama pesalah, untuk dia berubah, dia akan jadi payah. Ini uslub dari Nabi SAW. Nabi tak suka kritik peribadi, tapi Nabi suka sebut nasihat kepada sifat yang salah. Kalau kita kata ada sebahagian daripada manusia, dia melakukan begini dan begitu, jangan kata fulan bin fulan, sebut nama begini. Melainkan dalam masalah khas, yang mana orang tanya kepada kita,
minta nasihat secara peribadi. Contoh dia kata, dia nak kahwin dengan seseorang. Dia mari, aku nak tanya masalah pendapat Fulanah binti Fulan. Macam mana keadaan dia? Ke masa ni kita bagilah nasihat. Begini. Ataupun orang tanya kita, Fulan bin Fulan, macam mana hal dia? Kita bagi tahu nasihat secara peribadi, tak payah sebut ke orang lain. Tapi kalau kita nak menegur dalam khalayak, jangan sebut Fulan bin Fulan, kamu buat salah, tak boleh buat gini. Macam orang bagi hadiah penyapu lah. Isu dulu. Apa jadi? Apakah menambah motivasi ataupun tidak? Tak ada. Kenapa nak bagi hadiah penyapu depan orang? Nampak-nampak dia tu salah. Nah, kalau kita bagi secara tak panggil dia, ni untuk gini, kita buat satu tanda ada penyapu. Tak payah panggil dia, naik pun tak apa. Tapi bila kita buat gitu, akhirnya jadi sebaliknya. Nabi SAW, uslub Nabi sangat-sangat tinggi. Begitu juga satu hari Nabi SAW melihat seorang lelaki, orang yang bersalat, kemudian mereka mengangkat pandangan mereka ke langit semasa sedang salat. Padahal sepatutnya seorang itu memandang tempat sujud. Nabi SAW kata, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim. Kenapa ada satu kaum yang mana mereka tengok, mengangkat pandangan mereka ke langit semasa salat? Nabi kata begitu, dan mereka tak berasa. Tak berasa maksudnya tak berhenti daripada melakukan kesalahan tersebut. Lalu Nabi SAW kata, la yantahinna an dhalik aw la tukhtafunna absarahum. Hendaklah mereka berhenti daripada melakukan tersebut, ataupun Allah tarik penglihatan mereka. Barulah dia berhenti. Dalam keadaan tu pun Nabi SAW tak sebut nama. Dalam hadis yang lain, kita belajar contoh orang yang ambil wuduk tak betul. Hasan bin Husain, cerita yang masyhur, dia tegur seorang pakcik. Macam mana dia? Pakcik nak ambil wuduk tak betul. Akhir sekali dia buat satu pertandingan. Pakcik jadi hakim, saya ambil wuduk, adik saya ambil wuduk, pakcik jadi hakim. Yang mana wuduk saya tak betul, hadiah ke hak saya? Dia pun ambil nak bagi markah tu. 10 belakang. Hak 7 dengan 8 ni aku. Tidak dia. Akhir sekali dia insaf, sedar. Nabi SAW dalam hadis yang lain, bila Nabi tengok orang ambil semayang, tumit tak kena air, sikit je, sekadar 1 dirham, betul dia begitu. Hujung tumit tak kena air. Nabi kata apa? Nabi tak sebut nama. Nabi kata, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit daripada neraka. Nabi tak sebut nama. Tapi bila orang itu sedar, dia tahu dia buat, bahasa kita kata apa? Siapa makan cili, dia lah rasa pedas. Itu uslub yang digunakan oleh Nabi SAW. Begitu juga waktu Aisyah radhiyallahu anha, dalam kisah Barirah seorang hamba yang minta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dibeli dan dimerdekakan. Datang Barirah kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta supaya Aisyah beli dia dan merdekakan dia. Lalu bila nak merdeka, bila kita bebaskan seorang, maka dia jadi wala. Wala ni ketaatan dia. Dia yang menjadi penjaga dia. Kalau ada harta pusaka dan sebagainya, maka hubungan dia dengan orang yang memerdekakan dia. Tiba-tiba waktu dia nak beli, keluarga tu kata, dia kata, wala ni dia nak merdekakan, nak jual, tapi walak tu nak masih lagi duduk dengan dia. Nabi SAW kata macam mana?
ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah man ishtarata syartan laysa fi kitabillah falaysa lahu wa in ishtarata mi'ata syart. Dia kata, apa hal keadaan kaum yang mensyaratkan dalam jual beli satu syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Siapa yang meletakkan syarat bukan dari kitab Allah, maka syarat itu tidak terpakai walaupun dia meletakkan 100 syarat. Nah, dalam jual beli, hukum letak syarat boleh, tapi mestilah syarat itu syarat yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maksudnya syarat yang tidak menafikan, tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Macam kita kata orang yang memerdekakan satu hamba, bila tuan dia memerdekakan, tuan itulah yang dapat walak daripada hamba tadi, bekas hamba tadi. Tiba-tiba ada orang nak beli, dia pun jual, kawan ni merdeka, dia nak walak tu. Bukan kawan yang beli ni, tuan asal. A ada hamba, B beli hamba daripada A, dan B ni merdekakan hamba. Walak masa tu duduk dengan A ke B? B. Tiba-tiba A letak syarat, aku jual hamba ni kepada kamu, dan kalau dia merdeka, walak tu kembali kepada aku. Mana boleh? Nah, dia letak syarat begitu. Maka Nabi SAW kata, tak boleh. Walak ni mesti pada orang yang merdeka dan orang beli dia ni. Hak A ni dah dijual, lepas dah lah. Maka cara Nabi SAW tegur, Nabi tak tegur fulan bin fulan. Nabi kata, ma balu aqwamin, kenapa kaum tu buat begini dan begitu. Nabi tak tegur nama, tapi Nabi tegur secara umum. Satu bersifat, dia juga boleh pergi kepada seluruh umat Nabi SAW. Nah, jadi kita letak syarat yang mana tak ada dalam Quran, maka tak terpakai. Aku jual kereta ni kepada kamu dengan syarat kamu jangan naik kereta ni. Apa pula syarat begitu? Aku nak beli kereta mesti nak naik. Syarat yang tak ada dalam Quran dan Sunnah, dan syarat yang menafikan syarat yang menafikan maksud daripada jual beli. Tapi kalau letak syarat yang boleh diterima, tak apa. Saya sewakan rumah ni kepada awak dengan syarat awak sendiri yang duduk. Kalau bagi orang lain, saya tak benarkan. Maka syarat tu diterima pakai. Sebab ada hak pada tuan rumah untuk menentukan apa yang dia sewa kepada siapa. Nah, boleh letak syarat. Saya jual kepada awak unta ni, macam Nabi dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Aku beli unta ni kepada kamu dengan syarat. Nabi kata, aku jualkan unta ni kepadaku. Dia berkata, baik, aku jual, tapi dengan syarat kamu ambil selepas sampai di Madinah. Aku nak naik dululah unta ni. Biar aku naik dulu sampai Madinah, baru kamu ambil. Boleh tak jual beli bersyarat begitu? Boleh. Saya jual unta ni, tapi kamu ambil selepas daripada saya sampai di Madinah. Kalau begitu, tak apa. Kalau syarat yang menafikan maksud daripada jual tu, jual beli, maka tak boleh. Saya jual lah makanan ni ke awak dengan syarat awak jangan makan. Habis tu beli makanan awak apa? Tu tak boleh. Baik. Satu lagi sifat yang kita nak ambil dalam hadis Nabi SAW, apabila kita bermuamalah dengan manusia dan kita lihat uslub Nabi SAW. Sebab tu saya kata Nabi bukan pengkritik, dan Nabi juga bukan orang yang suka mengajar kepada, maksud bukan mengajar ni, Nabi tak suka mengarahkan, tapi Nabi suka minta pandangan supaya manusia buat sesuatu dia rasa kerehatan dan tidak terbeban. Kita ambil contoh, kalau seorang ayah bagi perintah kepada anaknya, balik rumah tengok anak duduk depan TV, hari exam. Nah, seorang kata, Muhammad, pergi buat ulang kaji. Seorang lagi,
Tengok anak dia begitu, dia kata, Muhammad atau Majid, kalau kamu tak ulang kaji, siap kamu. Aku rotan baru tahu. 2. Uslub yang ketiga, Saleh, daripada kamu duduk tengok TV, baik kamu buat ulang kaji tak? Kau macam mana? Ada 3 uslub, semuanya berbeza. Satu datang dengan perintah keras, satu datang dengan ancaman untuk hukum, seorang lagi ajak dia berfikir yang mana lebih baik untuk dia. Dalam 3-3 ni, uslub mana yang baik? Uslub yang ketiga. Dan Nabi SAW dalam masalah ni, contoh, satu hari datang seorang lelaki jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada isteri aku ni bersalin, keluar anak hitam. Aku putih, isteri aku putih, anak keluar hitam. Dia kata, aku takut isteri aku ni curang lah, lebih kurang. Nabi pun tengok pada dia. Nabi tanya dia, tengok dia ni masalah dia ni berat juga ni. Besar masalah dia ni. Pasal apa? Dia putih, anak dia putih, tiba-tiba anak keluar, isteri dia putih, anak keluar gelap. Nabi kata gitu. Nabi tengok dia ni ada unsur-unsur badui, orang kampung. Nabi kata, kamu ada unta tak? Ada. Unta tu warna apa? Merah. Ada tak unta tu warna hitam? Tak ada. Hak warna koko? Tak ada juga. Ada tak warna hitam? Ada. Ada tak aurak? Warna dia coklat ataupun dekat merah tu campur-campur warna lain? Ada. Fa'anna kana dhalik. Habis tu kalau semua tak ada unta merah, tak ada unta hitam, macam mana boleh mari hak campur-campur ni? Dia kata apa? La'allahu atau asa an yakuna naz'uhu irq. Maksudnya hak merah ni boleh jadi bakar sebelum ni ada hak hitam. Lah ni merah belaka. Boleh jadi dulu-dulu ada unta hak campur dia, maka keluarlah hari ni unta tu campur warnanya. Lalu dia kata, mudah-mudahan anak kamu juga hak hitam ni mari daripada keturunan dulu-dulu. Akhir sekali dia pun dengar soalan tersebut, dia fikir-fikir, dia pun balik semula kepada isterinya. Tengok Nabi SAW. Nabi jawab dengan satu soalan. Yang pertama, minta dia sendiri berfikir. Uslub. Macam Nabi SAW dengan seorang sahabat lain. Hadis Nabi SAW cerita bab sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Sehingga Nabi SAW kata, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Pada mendatangi isteri kamu juga ada pahala sedekah. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana pahala sedekah? Tidur dengan isteri pun pahala sedekah juga ke? Nabi tanya dia balik, kalau dia buat perkara haram, dosa tak? Dosa. Maka begitulah, kalau buat perkara yang baik, maka dia mendapat pahala. Nyak sahabat. Uslub Nabi SAW, uslub ni maksud gaya bahasa Nabi, sangat-sangatlah lembut. Satu hari berlaku juga perjanjian Nabi SAW dengan kafir Hudaibiyah, kafir musyrikin, dalam perjanjian Hudaibiyah. Waktu Nabi nak pergi ke Mekah dengan jumlah 1,400 orang sahabat, orang kafir tahan Nabi SAW daripada masuk. Sampai di Hudaibiyah, Nabi SAW buat perjanjian dengan orang kafir. Akhirnya antara isi perjanjian, Nabi kena balik ke Madinah tahun ni, tahun depan pula balik, datang balik. Kemudian siapa yang masuk Islam lari ke Madinah, maka Madinah kena hantar balik ke Mekah. Tapi orang Mekah kalau orang Madinah lari ke Mekah, orang Mekah tak kena hantar balik. Dalam keadaan tersebut, orang yang paling tak puas hati antaranya lah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Umar Al-Khattab tak puas hati. Dia tengok kiri kanan, pergi jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tanya, "Ya Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah?" Abu Bakar kata, "Ya." "Bukankah kita orang Islam?" Dia kata, "Ya." "Bukankah mereka orang musyrik?" Dia kata, "Ya." "Awalasna 'alal haq?" Bukankah kita atas kebenaran? Ya. "Bukankah mereka atas kebatilan?" Ya. Maka kenapa kita hinakan agama kita dengan perjanjian ini? Tak puas hati Umar Al-Khattab. Abu Bakar kata, "Ya Rasul, ya Umar, bukankah dia Rasulullah?" Ya. "Kalau begitu, kamu peganglah perbuatan Nabi. Aku bersaksi bahawa dia adalah Rasulullah. Kalau dia Rasulullah, kita beriman dengan dia. Pasti kebaikan ada pada dia." Umar diam. Lalu Umar kata, "Wa ana ashhadu annahu Rasulullah." Aku juga bersaksi dia adalah Rasulullah. Duduk sekejap, tak lama, tak sabar pula Umar. Umar pergi jumpa Nabi sendiri. Dia kata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah?" "Ya." "Bukankah kita orang Islam?" "Ya." "Bukankah mereka itu orang musyrik?" "Ya." Kenapalah kita letak kehinaan pada agama kita dengan perjanjian dengan kafir Quraisy? Nabi SAW kata apa? "Ana abdullahi wa rasuluh, lan ukhalifa amrah, wa lan yudayyi'ani." Aku ni hamba Allah dan Rasulullah, dan aku tidak akan melanggar, menyalahi perintah Allah, dan Allah dalam memerintahku pasti dia tidak mensia-siakan aku. Nampak? Lalu Nabi SAW, apa yang Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Bakar, kepada Umar radhiyallahu anhu, samalah seperti soalan kepada Umar, sehingga Umar jawab sendiri soalan tersebut. Bila Umar radhiyallahu anhu diam, kemudian berlaku perjanjian, balik ke Madinah. Beberapa hari selepas itu orang kafir Quraisy melanggar perjanjian. Kemudian Nabi SAW dapat pula buka kota Mekah, menyucikan Kaabah daripada orang kafir Quraisy. Lalu Umar kata, aku sedar pada masa tu apa yang aku kata kepada Nabi waktu perjanjian Hudaibiyah adalah perkataan yang tak betul. Dia kata, "Maziltu asum wa atasaddaq wa usalli wa u'tiq min alladhi sana'tuhu min alladhi sana'tu yawma idzin makhafata kalami alladhi takallamtuhu yawma idz hatta rajautu an yakuna khaira." Dia kata, oleh kerana terlalu banyak tanya Nabi pada hari tersebut, Umar kata, saya aku senantiasa buat soleh, buat puasa, sedekah, solat, memerdekakan hamba, semua aku buat supaya aku dapat cover balik, dapat tutup balik kesalahan aku yang pertikai Nabi SAW dalam keputusan Nabi. Ini Umar radhiyallahu anhu. Dia petikai keputusan Nabi, tapi Nabi tak kata apa, Nabi relax. Dia petikai keputusan Nabi sehingga akhirnya oleh kerana tu aku puasa, aku sedekah, aku merdekakan hamba, buat benda-benda baik, takut bersalahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat hari ni macam mana umat hari ni? Bersalahan dengan Nabi ni rasa macam mana? Tak apa. Hak Nabi dah tak boleh buat, hak Nabi tak buat. Nah, boleh. Apa salahnya? Nabi tak larang pun. Pelik sungguh. Nah, contoh kita kata ginilah. Adalah satu majlis. Kita hari ni dalam satu majlis, contohnya. Saya ambil contoh. Kita kalau orang seorang ustaz lah, contoh saya kata. Baru ni sebab kebetulan saya pergi dalam majlis pengkebumian, ada seorang sahabat kita juga, ahli masjid saya, dia meninggal dunia. Bila saya tanya isteri dia, dia kata, macam mana ni ustazah? Isteri dia ustazah. Saja saya tanya dia tu, kata, ustazah ni kat kubur nanti nak buat macam mana? Nak buat tahlil ke tidak? Saya tanya dia. Dia pun jawab, Ustaz lebih kenal. Ustaz asal ngaji dengan Ustaz. Ustaz buatlah macam dia faham. Jaga si mati ni.
Saya kata tak apa, saya nak jawapan tu ya daripada ahli keluarga. Memang kita tak nak buat dah pun, bukan nak buat pun, tapi nak jawapan tersebut daripada ahli keluarga. Lepas tu saya pun lepas daripada tu, lepas ke bumi, kita bagi tazkirah, lepas tu tak ada balik. Jadi orang tanya tak ada tahlil tau. Dia kata tak ada ustaz balik, tak tahlil. Dia pun balik juga. Orang yang balik juga. Kalau kita tanya dia, kenapa dia tak tahlil? Dah ustaz tak tahlil, kita tak tahlil. Okey, kita nak tahlil, balik kita. Dia nak tahlil, tapi oleh kerana ustaz tak tahlil, dia tak tahlil. Nampak tak? Sebab apa tak tahlil? Dah ustaz tak tahlil, kita tak tahlil, balik kita. Saya kata dalam diri saya, tu baru ustaz tak tahlil. Apa perasaan kita kalau kita tahu Nabi SAW tak buat begitu, tiba-tiba kita nak buat begitu? Kita nak bersalahan dengan imam kampung kita, contohnya imam buat begitu, nah, kita tak nak buat, kita pergi, nah, atau kita tak buat lah. Imam tak buat, kita nak pergi pandai-pandai buat, kita pun apa. Imam tak buat, imam balik, kita pula nak buat. Orang kata, apa pula dia ni? Tu baru imam. Imam tak buat, tiba-tiba kita nak buat, kita rasa tak sedap hati dah. Macam mana kalau yang tak buat itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata nak buat, sila. Kalau nak buat, sila. Kita tak nak bergaduh. Nak buat, dah usah balik, kita balik. Kita tak buat juga, dah usah tak buat. Tu baru imam. Masjid kampung baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penerima wahyu. Kalau Nabi tak buat, takkan kita nak buat? Berat lagi daripada tu. Nampaknya? Nah. Jadi uslub dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bila kita perhatikan Umar Al-Khattab, hanya kerana dia takwil Nabi, takwil bukan ingkar, dia takwil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Hudaibiyah dia takwil, kata selepas tu aku senantiasa puasa, solat, sedekah, merdekakan hamba, supaya mudah-mudahan kesalahan aku bila takwil Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah boleh terhapus, ataupun boleh ditutup dengan kebaikan-kebaikan itu. Jadi kita katakan dalam soal ibadah ni, kembali kita kepada apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam akhlak juga kita berakhlak sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekadar itulah dulu untuk tengah hari ni. Ada soalan ke nak tanya? Oh ni. Ni ada insya-Allah ada seminar kesempurnaan solat yang akan dibuat di UIA 12 dan 13 April. 12 dan 13 April bulan depan lah, yang akan dibuat oleh Al-Kahfi, dan insya-Allah ana juga salah seorang daripada pembentang dalam kem solat ni, seminar kesempurnaan solat. Jadi sama-samalah, siapa-siapa yang berminat, ada flyers ni kat sini, boleh tengok dalam laman web Al-Kahfi pun ada tak? Dibuat oleh Al-Kahfi ni, alkahfi.com.my. Dia pasal UIA dekat dengan Batu Kih kan, Al-Kahfi ni. Saja itu tak. Nama dia Pemuda Al-Kahfi ni. Pemuda Al-Kahfi. Tapi tak tidur lagi lah setakat ni. InsyaAllah dah ada soalan dalam kuliah kita ni. Cerita berakhlak je kita banyak ni. Kalau boleh kita ni jadi orang yang dakwah kita dengan hal lebih banyak dengan dakwah bil lisan. Apa maksud dakwah bil hal? Orang tengok kita tu, orang nampak Islam lebih baik daripada orang dengar baru tahu Islam. Faham tak maksudnya? Biar orang tengok kita, orang nampak Islam, dia tak perlu tanya. Dia nampak Islam pada kita, bukan nampak Islam pada lisan kita. Dakwah bil hal dengan dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan, orang kena tanya, apa itu Islam sebenarnya? Macam semalam ada dalam Facebook orang hantar satu gambar seorang remaja baru dapat result 11A, full 11A dah, straight A. Dia hadiah kepada cikgu dia.
hadiah Quran dan terjemahan dia. Dia bagi ke cikgu dia, sehingga dia kata apa? Cikgu, jangan cikgu, saya harap cikgu dapat terima hadiah saya, supaya cikgu kenal apa itu Islam sebenarnya. Jangan cikgu tengok kepada orang-orang Islam di sekeliling cikgu, takut-takut cikgu tidak mendapat Islam yang sebenar. Jadi dia bagi hadiah Quran. Budak SPM, alhamdulillah, ada benda dia nak bagi cikgu dia. Tapi bagusnya, maksudnya dia kata situ, jangan tengok kepada orang Islam sekeliling dia. Sebab ramai Islam tak betul, lebih daripada Islam betul. Sebaiknya kita nampak orang tahu mesej Islam dengan tengok kita. Sebaik-baik kamu ialah apabila orang tengok kepada dia, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita Islam tak perlu cakap, orang duduk dekat kita, orang nampak indahnya Islam. Jangan sampai kita kena bagi tahu Islam tu baik, dia begini, begini, begini. Dia pun nak percaya tu muskil. Kalau Islam tu baik, kenapa penganut dia begini? Nampak? Sepatutnya kita jadi pendakwah ni bilhal. Dengan akhlak lah saja kita boleh buat begitu. Kita berakhlak. Dan kita kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan hina benda-benda remeh. Jangan hina benda-benda remeh walaupun dengan sekadar melihat atau jumpa dengan seseorang. Kalau kita kata jangan hina benda remeh, sampai orang nak lintas jalan, budak-budak nak lintas jalan, kita berhenti. Benda remeh itu. Tapi dia sebahagian daripada akhlak. Bila orang tua nak melintas, tak, kita lalu dia jalan dulu. Naik bas, orang tua nak duduk, kita dulukan dia dulu. Itu semua benda-benda baik yang dianggap remeh oleh masyarakat. Kalau boleh, ada orang yang boleh tulis satu kitab mudah-mudahan. Ada setengah orang tulis kitab dosa-dosa yang dianggap remeh. Kita boleh buat satu lagi tajuk, pahala-pahala yang dianggap remeh. Orang anggap tak apa, kecil je. Padahal remeh ni hak kita akan sampai hari akhirat, hak kita tak sedar berapa banyak amal-amal kebajikan kita pada hari akhirat. Jadi mudah-mudahan kita menjadikan akhlak sebagai cara ibadat kita. Ambillah fokus satu, akhlak kita tak satu perkara yang boleh kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.